agaknya sampai juga kok dekat Indonesia. Sebab bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, macam kita tahu kan zaman sekarang ini adalah zaman smartphone. Semua tak kira budak-budak ya, remaja, orang tua ya kan, banyak sekali yang mempunyai handphone pemirsa, handphone, smartphone ya kan. Jadi kalau cerita pasal handphone mesti banyak yang kenal dengan yang jenama-jenama ya, merek-merek iPhone, Samsung, Oppo yang paling famous lah tuh kan. Tapi sebenarnya dekat Malaysia juga telah menghasilkan jenama handphone tersendiri. Saya juga baru tahu pemirsa, ya kan? Jadi ada 5 jenama handphone buatan Malaysia pemirsa. Nah, mesti pemirsa mau tahu kan jenama apa saja, handphone yang macam mana, yang 5 macam nih. Mana tahu kan kod-kod ada pemirsa yang tengah pakai, tapi pemirsa tak tahu handphone tuh sebenarnya adalah made in Malaysia. Jadi saya akan ajak pemirsa untuk melihat 5 jenama handphone ya, 5 handphone buatan Malaysia. Oke, jadi kita saksikan bersama. Saya tampilkan depan layar. 1, 2, 3, check it out. Jenama phone pertama daripada Malaysia ni adalah DMD Mobile. Mungkin korang tak berapa familiar sangat lah dengan brand Mobile. DMD Mobile. Even aku pun baru tahu jenama DMD Mobile ni lepas aku baca artikel ataupun daripada media yang share pasal jenama ni lah. So DMD Mobile ni dia terkenal dengan dia punya model phone M3 Communicator pada tahun 2012 kan? menjalankan Android S 2.3. Dan dari segi rekaan pula untuk M3 Communicator ni dia memang macam BlackBerry lah. Seakan-akan BlackBerry kan, sebab tahun 2010, 2011, 2012 BlackBerry memang zaman kegemilangan dia lah masa tu kan. So that's why M3 Communicator daripada DMD Mobile ni dia punya rekaan tu memang hampir sama je macam BlackBerry Bold ataupun Nokia E series lah. Sebab dia ada keypad and then even dia punya screen pun boleh touch screen dengan kamera 3 megapiksel. Okey lah masa tu in terms of dia punya specs kan untuk nak gunakan pada user tahun tu kan. In fact dia pun ada sokongan NFC tau pada tahun 2012 lah. Pada tahun ni korang tengok ada je smartphone tak ada sokongan NFC kan. Tapi untuk M3 Communicator pada tahun 2012 tu dia ada sokongan NFC. Untuk harga dia sekitar dalam 300 ke 500 macam tu. Bila aku survey dekat artikel dia cakap 300.5, dia cakap 500. Tapi aku ambil dia bawah 500 lah untuk harga M3 Communicator ni pada tahun 2012 tau, bukan je pada tahun 2020. Jenama phone seterusnya adalah M.Mobile ataupun aku boleh panggil sebagai M Mobile kan. So M Mobile ni dia antara syarikat phone terawal lah dekat pasaran Malaysia sekitar tahun 2005 macam tu. So masa tu korang umur berapa? Korang dah lahir ke belum yang tengok video ni kan? Masa tu aku dah jajah lah. Masa tahun 2005 memang tak boleh nak belilah phone daripada M Mobile ni. So in terms of dia punya rekaan, dia punya features apa semua, dia macam ala-ala Sony Ericsson sikit lah. Sebab Sony Ericsson macam famous juga kan masa tu kan. So dia punya rekaan kamera, rekaan dia punya keypad, design apa semua memang ala-ala Sony Ericsson lah masa tu untuk M.Mobile. Dan dia juga banyak keluarkan macam-macam jenis model smartphone lah. Smartphone, mobile phone lah masa tu kan. Macam M10, MB110, MB120 banyak dan juga. macam-macam model lagi lah yang aku pun dah lupa dah model dia. Tapi ada banyak lah model yang dikeluarkan oleh M.Mobile ni. Dan paling unik sekali dengan phone daripada M.Mobile ni, masa tahun 2005 dia ada ciri Islamik. Kalau misal kata kita nak tengok arah kiblat, kita boleh gunakan phone tu ataupun kita boleh set alarm untuk misal kata ada azan lah. So itu antara keunikan, kelainan dan juga features yang boleh dibanggakan jugalah untuk phone daripada tahun 2005 kan, daripada Malaysia sendiri. So memang kat Malaysia ni market dia memang mungkin sesuai lah sebab kita rata-rata memang orang Islam kan dekat Malaysia. So that's why M.Mobile ni wujud masa tahun 2005. Kejap pemirsa. Jadi yang
handphone yang pertama tuh, yang first tuh macam BlackBerry betul kan, dari dia punya keypad kan, lepas tu dia boleh touchscreen pula tuh. Amboi, keren pemirsa. Oke, lanjutkan ya pemirsa, kita lanjutkan. Fun fact, masa tu duta untuk M-Mobile ni adalah MAUI. Yes, MAUI yang kita kenal dulu memang sangat berbeza dan ramai gila peminat dia masa zaman 2005, 2006, 2007. MAUI memang cukup famous gila masa tu, zaman AF dulu kan. Sampai aku pun salah seorang peminat MAUI lah masa tahun 2005, 2006 apa semua kan. Kita gelar sebagai macam MAUI World lah masa saya tu ingat kan. kalau MAUI ni masa ada video klip dia tu yang dia naik kereta yang bumbung dia tu boleh buka. Dengan jadinya MAUI sebagai duta M-Mobile, sekaligus ada branding untuk M-Mobile tu naik sikit lah masa tu kan. And then sampai sekarang kita tak dengar dah lah jenama ataupun phone daripada M-Mobile ni kan. Aku pun tak pasti apa dah jadi. Jenama phone seterusnya pula adalah CSL. Mungkin antara korang yang pernah gunakan jenama CSL ni kan. So CSL ni aku pun pernah gunakan juga masa tahun 2011, 2012 macam tu lah. So dia punya zaman kegemilangan CSL ni dekat market Malaysia zaman tahun-tahun tu lah, macam 2010, 11, 12 macam tu. So CSL ni saya pernah guna lah ni. keluarkan smartphone jugalah, daripada phone yang murah, phone yang biasa-biasa, phone yang mahal, tablet dan macam-macam tak sangka pula phone dia keluarkan lah, daripada mobile phone yang basic buatan tu Malaysia sampailah phone-phone yang advance kan, CSL pernah keluarkan. Tapi itulah jenama CSL ni macam kejap je dia berlaku dekat pasaran Malaysia kan. Sampai saya hantar dekat kampung tak dengar langsung pasal jenama CSL. Balik kampung bawa CSL memang tak dengar langsung dah. Aku rasa last aku dengar jenama CSL ni masa tahun 2012 ke 2013 macam tu lah, tak silap aku kan. 2012 masih ada lagi. Rekaan tu macam jenis, ada yang touchscreen, ada yang telefon bimbit yang biasa, ada yang warna punya, ada black white, and then ada yang macam keypad macam BlackBerry pun ada. Macam-macam jenis. Tapi dia quality okey. Keluarkan pada tahun 2011, 2012 macam tu kan. Jenama phone seterusnya ni mungkin ada antara korang yang memang cukup terkenal lah dengan jenama ni, sebab dia memang agak famous juga masa tahun 2013-14 dulu kan, iaitu Nintology. Yes, Nintology ni ditubuhkan pada tahun 2012 dan sekitar tahun 2014 macam tu dia memang dah tembusi pasaran. Woi, Agnes Monica lagi lah untuk Nintology ni, dan dia memang keluarkan banyak gila model smartphone. Maknanya sampai dekat Indonesia kot kan, sampailah ada Agnes Monica touchscreen kan. So untuk jenama Nintology ni, dia ada model seperti Black Pearl 2, Insight, Yunnan Series dan juga Vox. So dia ada yang paling biasa dan juga ada yang paling advance lah. Sekitar tahun 2013 ke 14 tu, walaupun Nintology ni banyak keluarkan model smartphone dan brand dia agak famous jugalah dekat pasaran Malaysia, tapi dia memang susah nak survive lah, disebabkan oleh brand daripada China ataupun smartphone daripada China banyak masuk Malaysia dan cuba conquer market Malaysia. Sebab brand pada China ni kita tahu yang diorang punya harga tu berpatutan, berbaloi dan spek pun padu jugalah masa tahun 2014 macam tu kan. So that's why masa tahun 2014 juga CEO Nintology dia resign dan kejap pemirsa. Nintology ni kalau tak silap ya, cantik dia punya rekaan kan. Lepas tu agaknya sampai juga kok dekat Indonesia, sebab dia punya ambasador ya kalau dekat sini agaknya kan. Agnes Monica kan agaknya dekat sana masih ada ke, atau dekat Malaysia ni saja yang tak ada tapi dekat Indonesia ada. Biasanya kalau ada seperti tadi kan model dia Agnes Monica, agaknya ada kerjasama kot, ataupun macam artis Cita-Cita tu kan dia punya ambasador Maxis ya kan, macam tu kok. Tapi cantik lah rekaannya, kenapa sekarang tak ada? Okay, next kita lanjut. Dan lepas tu tahun 2015, 16 sampailah ke tahun ni memang tak dengar langsung dah khabar kita mengenai Nintology. Aku rasa dah tak ada dah kot company tu, ataupun memang tak jual phone ataupun tak keluarkan phone langsung dah sampai ke hari ni kan untuk Nintology. Tapi yes, Nintology salah satu jenama yang cukup terkenal. Jenama phone terakhir daripada Malaysia adalah MyPhone. Yes, ini adalah jenama yang kira baru jugalah dekat pasaran Malaysia. Aku pun baru tahu kewujudan MyPhone ni dekat pasaran Malaysia. In fact, dia ada website, dia ada Facebook dan dia aktif menjual dekat Facebook, website apa semula untuk jenama MyPhone ni. MyPhone memang jenama daripada Malaysia, made in Malaysia juga. Tapi aku tak tahu lah manufacturing diorang dekat Malaysia ke dekat China ke, aku tak tahu. Tapi apa aku tengok dekat Facebook dia memang ada claim jenama ni daripada Malaysia.
MyPhone untuk Malaysia. phone yang dikeluarkan oleh MyPhone ni, dia lebih memfokuskan pada chip smartphone plus entry level lah. Dia bukannya mid-range, bukannya flagship. Harga untuk phone-phone yang dikeluarkan oleh MyPhone ni juga boleh dengar lagi lah harga dia. Macam pernah dengar MyPhone ni, so macam mahal pun. dekat mahal mana pun dalam RM399 untuk model F10. So specs dia pun cukup padu jugalah, okey lah untuk harga dia kan. Dia guna 3GB RAM, 32GB ROM dan juga bateri dia 3000 mAh. Dan dia punya design tu pun memang up to date lah. Memang boleh dua SIM card. Dia punya rekat belakang and then dia punya design pun semualah. Aku boleh katakan memang cukup cantik lah untuk kalau nak beli phone-phone daripada MyPhone ni kan. Cuma itulah, dari segi dia punya sistem support, dia punya quality tu agak ragu-ragu sedikit kat situ lah. Dengan harga RM399, korang nak expect apa kan? Memang murah gila kot, harga RM400. Jangan je. pandang Sebab harga, abang. Tak ada mid-range, tak ada flagship semua. So itulah phone daripada MyPhone. Okay. Jadi yang last ni, saya macam pernah dengar, macam pernah tengok, tapi dekat mana ya? Saya ni, dekat mana pemirsa tahu tak? Yang dekat Malaysia ni, MyPhone ni, ada saya pernah tengok dekat mana, tapi saya lupa. Tapi cantik lah. Kalau murah tu tak apalah, mungkin standard dengan keuangan yang ingin memiliki kan. Jangan cakap kualiti tak bagus pula. Jangan pula cakap kualiti kurang meyakinkan. Sebab dada tu. Tak apalah kan, janji Malaysia ternyata ada mengeluarkan handphone tersendiri. Saya pernah gunakan handphone satu tu. Tapi cantik tahun 2012 tu. Cantik pemirsa, harga pun berpatutan, kualiti pun bagus. Famous tengah masa tahun-tahun 2011-2012, tahu tak? Kali ketiga saya pergi datang ke Malaysia ni. Jadi memang ini adalah satu sharing yang bagus, karena apa yang kita tidak tahu ya, pengeluaran apa yang dari Malaysia terkadang orang tak tahu, terlepas pandang ya kan. Padahal negara sendiri juga telah mengeluarkan produk tersendiri. Tapi itulah juga dari negara-negara lain. Itu adalah hak masing-masing, betul tak? Oke, jadi saya mau tanya pemirsa ni handphone pertama sekali itu jenama apa? Adakah dari 5 handphone ni yang pemirsa pernah gunakan? Kalau saya ada pemirsa, ternyata saya juga tak tahu kalau itu adalah jenama dan produk Malaysia. Ulala. Jadi pemirsa sendiri, handphone apa yang pertama sekali pemirsa gunakan? Boleh tak belanja Borunaga? Tulis di kolom komentar. Jadi itu saja di video kali ini. Saya minta maaf jika saya ada tersalah perkataan. Jadi untuk poin di video ini, ya tak salahlah kita mencintai hasil produk tersendiri. Ya kan, kembali lagi itu hak masing-masing ya kan. Jangan marah pemirsa, tahan. Lalu oke, itu saja. Jadi kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.